Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada guru-guru dan adik-adik pelajar SMK Teratak Pulai yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya nak berkongsi serba sedikit tentang latar belakang diri saya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Okey, baik. Nama diberi Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak, berumur 23 tahun dan menetap di Kampung Arif. Okey, saya sekarang melanjutkan pengajian pada peringkat ijazah di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Kos sastra dengan pendidikan bermejakan sejarah dan bermainkan bahasa Melayu. Okey, dari segi latar belakang pendidikan, saya bersekolah rendah di SK Pauh 5 dan memperoleh keputusan UPSR iaitu 2A 3B. Okey, kemudian pada peringkat menengah pula saya belajar di SMK Teratak Pulai yang tercinta dari tahun 2011 hingga 2015. Okey, keputusan PMR saya sekarang dah tukar menjadi PD3 kan. Okey, untuk PMR saya memperoleh keputusan 5A 2B 1C. Manakala keputusan SPM saya iaitu 6A 2C 1B. Okey, seterusnya saya melanjutkan pengajian ke tingkatan 6 di SMK Seri Gunung dan memperoleh keputusan STPM iaitu CGPA 3.92. Okey, sepanjang 6 semester pengajian peringkat ijazah di USM, saya memperoleh keputusan 4 kali dekam. Okey, alhamdulillah. Okey, berdasarkan keputusan peperiksaan yang telah saya perolehi dan lalui, apa yang saya dapat simpulkan ialah saya juga merupakan seorang pelajar yang biasa-biasa saja, sama seperti adik-adik, dan bukannya pelajar yang selalu mendapat straight A. Jadi apa yang dapat saya katakan ialah untuk berjaya kita kena sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan diri kita, dan juga kita hendaklah belajar daripada kesilapan lalu. Okey adik-adik, zaman belajar adalah zaman yang paling menyeronokkan kerana di samping kita belajar, kita juga akan terlibat aktif dengan pelbagai program dan aktiviti. Kita aktif dalam suka permainan, kita wakil sekolah, wakil daerah, wakil negeri dan sebagainya. Kita juga aktif dalam badan beruniform, kelab persatuan dan lain-lain. Dan bagi saya lah, zaman belajar yang paling best ialah pada zaman universiti. Kerana pada zaman universiti, kita akan jumpa dengan kawan-kawan yang pelbagai negeri yang berbeza dan juga negara yang berbeza. Misalnya di USM kita ada pelajar daripada Eropah, daripada Arab, daripada Afrika dan sebagainya. Dan yang paling penting bila zaman belajar di universiti ialah terlalu banyak program yang dilaksanakan, dan juga kita sendiri yang akan menjadi pengurus kepada program tersebut. Dan bagi saya semasa di universiti, bila hujung-hujung minggu saya bersama dengan rakan-rakan yang lain akan keluar bersia-sia saya akan hiking Bukit Bendera, berjalan di Batu Feringgi, jalan-jalan sekitar Georgetown dan sebagainya. Itulah serba sedikit tentang keindahan ataupun keceriaan zaman belajar di universiti. Dan bila adik-adik masuk universiti, adik mestilah menjadi seorang yang aktif, dan jika adik-adik berminat dengan badan beruniform, adik-adik boleh sertai badan uniform suksis ataupun kadet polis. Kalau minat askar boleh sertai pelapis. Dan bila adik-adik dah ada ijazah, nanti jika minat menjadi polis, adik-adik boleh minta menjadi pegawai polis, iaitu bermula dengan pangkat inspektor. Dan ia berbeza, kalau adik-adik hanya ada SPM, adik-adik boleh minta anggota bawahan saja, iaitu constable. Dan kepada pelajar-pelajar daripada tingkatan 5, daripada kelas 5 cemerlang, 5 wasam, adik-adik jangan pernah sesekali merasa diri adik ni lemah, kerana adik-adik juga mempunyai peluang yang sama dengan pelajar-pelajar lain. Jika adik-adik lepas habis SPM tak nak sama belajar, adik-adik bolehlah mohon untuk menjadi polis, mohon menjadi askar, isi SPA dan sebagainya. Tetapi ia juga memerlukan kepada keputusan SPM yang baik, iaitu sekurang-kurangnya memperoleh grade kepujian dalam bahasa Melayu, iaitu grade C. Jadi adik usahalah, dan paling penting adik-adik kena target yang lebih tinggi, target straight A ke dan sebagainya. Dan saya yakin dan pasti adik-adik semua boleh. Adik-adik, antara tips belajar yang dapat saya kongsikan serba sedikit lah. Yang pertama sekali, adik-adik kena sentiasa fokus di dalam kelas, kerana apabila kita fokus, kita akan mudah faham apa yang diajar.
Okey, ya, tips yang kedua, adik-adik kena sentiasa membuat ulang kaji ataupun latihan tentang sesuatu subjek itu. Dan masa saya SPM, saya suka membuat latihan soalan peperiksaan yang lepas-lepas, soalan percubaan daripada pelbagai negeri dan sebagainya. Dan yang ketiga, adik-adik kena buat nota ringkas tentang subjek yang adik belajar. Kerana nota ringkas ini penting untuk memudahkan lagi kefahaman kita. Okey, tips keempat yang dapat saya beri ialah adik-adik kena menguasai teknik menjawab soalan. Ini sangat pentinglah kerana setiap soalan itu dia ada cara nak menjawabnya. Misalnya subjek sejarah, untuk soalan esei dia ada macam mana nak tulis fakta, huraian, contoh, penegasan, kesimpulan kecil dan sebagainya. Jadi adik-adik tanyalah kepada cikgu, belajarlah dengan rakan-rakan yang lain bagaimana kita nak menjawab sesuatu soalan tersebut. Jika adik malu nak bertanya dengan cikgu, tanyalah kepada kawan-kawan yang lain. Jika kawan-kawan juga tak tahu, suruh kawan itu tanya kepada cikgu. Simple sangat. Jadi yang paling penting adik kena ada duit lah, iaitu usaha, ikhtiar dan tawakal. Banyakkan solat hajat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan untuk kelas online pula, sekarang ni PDPI, saya yakin dan pasti bahawa adik-adik juga mengalami kesukaran sama juga seperti saya. Jadi apa yang dapat saya kongsikan ialah, untuk belajar online ni, adik-adik kena sentiasa peka dengan arahan dan tugasan yang diberikan oleh guru. Adik-adik kena sentiasa kena scroll, tengok apa dalam grup WhatsApp tu. Dan yang paling penting sekali, bila kita belajar kelas online ni, adik-adik kena sentiasa memberi respon kepada guru. Bila cikgu bagi salam dalam grup WhatsApp, adik tolong jawab lah. Bagi tugasan pun, adik tolong respon kepada guru. Paling kurang, kalau malas nak jawab, adik hantar stiker pada cikgu. Itulah. Dan juga begitu juga bila kelas dalam atas talian seperti di Google Meet, bila cikgu panggil nama, bila cikgu bagi salam, adik tolonglah jawab. Kesian dekat cikgu kalau adik buat senyap, buat tak tahu. Kerana bila adanya respon daripada pelajar, maka wujudlah pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Jadi cikgu tak naklah mengajar seorang-seorang. Jadi adik berilah kepada respon kepada guru. Okey, saya rasa itulah serba sedikit perkongsian saya tentang pembelajaran, tentang pengalaman saya. Dan saya memohon maaf lah jika ada kelemahan. Itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Terima kasih.